berbalik kepada isu pampasan yang begitu tinggi tahun ini, saya mempersoalkan keputusan yang diambil oleh kementerian khusus dalam menganugerahkan kontrak-kontrak besar di masa hadapan yang berkait dengan jalan raya di Malaysia. Yang terbaru yang sering diperkatakan tentunya Datuk Tan Sri yang pengerusi adalah projek Kinrara Damansara Expressway ataupun KIDEX. Ada beberapa persoalan yang saya ingin lontarkan kerana projek ini bernilai 2.2 bilion ringgit dan ianya hanyalah menurut laporan berita sepanjang 50 km. 50 km nilai 2.2 bilion. Kalau dibandingkan sebagai contoh Banting ke Taiping, highway Banting ke Taiping bernilai 7.07 bilion untuk kilometer yang jauh lebih panjang. Jadi saya fikir perlu ada penjelasan yang jelas daripada pihak kementerian kerana ada banyak lagi kontroversi yang terlibat dalam pemberian kontrak yang dipertahankan. Boleh saya habiskan sikit, saya panggil. Terima kasih. Yang dipertahankan oleh tak lain bukan Timbalan Perdana Menteri sendiri. Saya bangkitkan di sini dua syarikat yang diberikan kontrak, iaitu Emrail Sdn Bhd dan Zabima Engineering Sdn Bhd, di mana salah seorang pengarah kepada kedua-dua syarikat tersebut adalah Datuk Hafarizam, iaitu penasihat guaman UMNO yang telah mewakili UMNO dalam kes constitutional crisis dengan izin di Perak sedikit masa dahulu, dan salah seorang daripada pengarah bagi syarikat Emrail adalah Toh Puan Nik Sazlina Muhammad Zain, iaitu isteri kepada Tun Zaki Azmi, iaitu Ketua Hakim Negara pada tahun yang sama kes di Perak itu berlangsung. Silakan PJ Selatan, Tan Sri Pengerusi, sebentar. Terima kasih Yang Berhormat Lebah Pantai. Soalan yang sama saya timbulkan semasa pembahasan Titah Hari Raja, di mana saya nak dapat jawapan, tapi Yang Berhormat Menteri kata ini di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri. So saya tak pasti kali ini adakah Yang Berhormat Menteri jawab soalan kita ni. Ini rakyat ni, Leburia KIDEX ni ada 90% ni melalui kawasan PJ Selatan, bertingkat-tingkat, yang mana banyak rumah akan terjejas. So bagi satu di PJ Selatan, PJ Selatan, kaitkan soalan itu dengan apa yang ditimbulkan. Ya, ada saya hanya nak setujukah Yang Berhormat Lebah Pantai, konsesi tol ni dia akan bagi 60 tahun kutipan tol ni. Kutipan tol, saya rasa ini satu keterlaluan yang penduduk tak boleh terima. So saya haraplah saya minta YB Lebah Pantai untuk. Terima kasih YB daripada PJ Selatan. Saya mahu poin yang dibangkitkan itu dimasukkan dalam ucapan. Kerana apa? Saya fikir Kementerian Kerja Raya atau Menteri tak boleh lari daripada menjawab persoalan ini, kerana akhirnya bila kita luluskan belanjawan tambahan ataupun belanjawan tahunan, pampasan itu masih, dan kalau kementerian tak boleh nak memperjelaskan isu berkait dengan projek sebesar nilai 2.2 bilion, maka pada saya tak. Jadi persoalan jawapan ini perlu diberi dengan jelas. Saya nak bangkitkan juga di sini bukan sahaja projek ini bila diberikan itu tidak mendapat penjelasan yang secukupnya. Dalam akhbar The Edge Financial Daily, Tan Sri Pengerusi, pada Februari 17 disebut bahawa kerajaan telah memanggil tender untuk projek KIDEX. Tapi ketika itu 7 syarikat yang disenaraikan, saya habiskan kemudian saya bagi pucung 7 syarikat disenaraikan seperti the 7 companies dengan izin who are bidding for the job includes Bina Puri, Muda Jaya dan M-Pesona Metro Sdn Bhd.
The tenders are just out and it is not certain yet on the tenure of the concession as the concession agreement has not been finalised. Jadi persoalan saya di sini, dalam laporan akhbar, termasuk pun MRail dengan Zabima, tiba-tiba bila bagi, dapat pada kedua-dua syarikat ini, sedangkan personality di sebalik kedua-dua syarikat ini merupakan personality UMNO. Nasihat Guaman UMNO yang bangkitkan kebimbangan bukan sahaja saya, tapi juga Presiden Majlis Guaman Majlis Guam Malaysia, Lim Chee Wee. Silakan Puchong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lambang Pantai. Terima kasih Tan Sri. Berkaitan dengan perkara yang dibangkitkan ini, saya rasa perkara ini cukup penting kepada semua, khususnya di kawasan Puchong juga, ya. Oleh kerana apa yang berlaku, Yang Berhormat Lambang Pantai adalah kerajaan, khususnya kementerian di bawah Timbalan Menteri rakan saya yang saya hormati, ya. Kerap kali konsesi-konsesi ini dikeluarkan, ditandatangani. Syarat-syarat memang membenarkan kutipan wang di mana jumlahnya besar sangat, ya, tetapi memang tidak ada sebarang penyelidikan dibuat berkenaan dengan sama ada atau tidak tol itu akan harga tol tersebut dan bagaimana tol tersebut dapat dikurangkan. Itu perkara tetapi langsung tidak dijawab oleh Timbalan Menteri atau Kementerian. Kedua, Yang Berhormat Pantai, isu berkenaan dengan Ketua Hakim Negara atau penglibatan beliau sama juga dengan Peguam UMNO, Datuk Hafarizam, yang menyatakan ada, Tan Sri, dikeluarkan dalam surat khabar bahawa beliau itu seorang yang pakar dan berpengalaman dalam bidang membina lebuh raya. The Chief Justice of this country, Tan Sri, and his lawyers, or the lawyer that represents UMNO, are experts in building highways. This is the response that is given to us. Saya nak tanya Yang Berhormat Lambang Pantai, tidakkah kamu setuju bahawa sebenarnya ini merupakan satu reward, ya, reward kepada pihak-pihak tertentu kerana melakukan ataupun to carry out certain arahan yang diberikan di dalam kes-kes tertentu yang telah pun menyebabkan khususnya isu di negeri Perak, kerajaan Pakatan Rakyat asalnya kembali kepada Kerajaan Barisan Nasional. Saya nak tanya, isn't it reasonable for the man on the street to assume that this is the reason why these projects have been given to these people, despite the fact that, as in Tan Sri, they have absolutely no experience in building highways, but still billion-dollar projects being given to them. Ya, saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya fikir memang tak dapat dinafikan dakwaan bahawa projek ini diluluskan sebagai ganjaran habuan kepada rampasan kuasa di negeri Perak itu memang dipercayai oleh kebanyakan masyarakat di Malaysia. Jadi kerana itu saya fikirkan tidak ada alasan kementerian perlu menjawab apakah basis kepada tender yang diberikan, kerana bila saya melihat, saya melakukan kaji selidik, kerana Timbalan Perdana Menteri kata and rubbished claims that it was due to political reasons. Saya nak cakap, bila saya buat pendidikan, saya selidik tentang MRail Serian Berhad. Tapi merupakan, Tan Sri Pengerusi, a full-fledged railway engineering company involved in telecommunication and infrastructure development projects, mechanical and electrical works, civil construction and power utility works. Saya nampak cost servicesnya, Tan Sri, track works, signal and systems, civil works, rolling stock, project management dan asset management. Jadi pada saya, kadang-kadang kita tak mahu mana-mana pimpinan di kerajaan terkeliru antara highway dan juga railway. Di sini kita bercakap tentang projek highway. Jadi tentunya bila disenaraikan dalam media sekalipun, syarikat-syarikat tak termasuk kedua-dua syarikat ini. Dan saya fikir apakah kaitan dah jadi ketua hakim Tan Sri Pengerusi perlu meneliti, mengikuti intipati kod etika hakim, the Code of Ethics for Judges. Jadi kalau benar terlibat dalam projek-projek seperti ini, pada saya
tak boleh kita terima. Lagipun bila saya teliti apakah maklum balas komen daripada bekas Ketua Hakim Negara, semua dalam berita he declined comment, tidak mahu memberikan komen jawapan kepada dakwaan. Yang terakhir, Tan Sri Pengerusi, saya juga nak bangkitkan projek Zabima oleh Zabima Engineering and Construction terakhir sampai 2013 yang dianugerahkan kepada mereka adalah Electrified Double Tracking Project Ipoh ke Padang Besar bersama dengan MMC Gamuda joint venture. Jadi saya fikir kalau tidak ada jawapan, terpaksa percaya dengan dakwaan. Ini adalah habuan untuk kes rampasan kuasa Perak. Dan apakah pendirian kerajaan berkait dengan Ketua Hakim Negara, hakim-hakim di Malaysia ni pasca Vicky Linggam, adakah mereka boleh dianugerahkan projek-projek besar tanpa mengikuti garis panduan yang ditetapkan? Adakah kerajaan tidak kisah? Semua ini saya pohon dijawab. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Sila Tenom. Terima kasih Tan Sri yang Pengerusi. Saya cuma ingin menjustu